إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meneruskan bacaan dan muzakarah kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan al-Imam al-Alama al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita buat kelas ganti lah. Kelas ganti sebab semalam kita tak buat kelas. InsyaAllah kita sambung pada Kitabul Azkar fi salawatin makhsusah. Kita dah selesai berkenaan dengan jenazah, hukum hakam berkenaan jenazah ataupun bacaan kaitan dengan pengurusan jenazah dan sebagainya. Ini kita masuk pada Kitabul Azkar fi salawatin makhsusah, iaitu zikir-zikir pada solat-solat yang tertentu. Dan Imam Nawawi mendahului atau memulakan kitab ini ataupun perbahasan berkenaan dengan zikir-zikir selawat solat-solat ni dengan Babul Azkar al-Mustahabbah Yaumul Jumu'ah wa Lailataha wa Du'a. Zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumaat dan juga di waktu siang dan juga walailataha, dan juga waktu siang waktu malam Jumaat tersebut, dan juga doa-doa yang dianjurkan. Baik, dia al-Jumu'ah boleh dibaca dengan al-Jumu'ah ataupun al-Jum'ah, tapi yang afsahnya, yang fasihnya iaitu dengan al-Jumu'ah dengan di-dhammahkan huruf mim tersebut. Itu al-Jumu'ah, itu yang lebih afsah. Yaumul Jumu'ah pada siang hari Jumaat dan juga waktu malamnya, iaitu malamnya itu pada malam hari Khamis, waktu malam tersebut, Khamis malam Jumaat. Sebab dalam Islam bermula hari tersebut bermula selepas mana masuknya tenggelamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib, itu dah masuk hari lain. Itu dalam Islam. Baik. Kenapa dinamakan hari Jumaat? Kata para ulama, sebabkan dinamakan hari Jumaat sebab lijtima'in nas laha, iaitu sebabnya pada hari Jumaat tersebut ada perhimpunan, iaitu berkumpulnya orang ramai, ini terutamanya orang lelaki lah, untuk solat Jumaat. Itu sebab itulah dinamakan sebagai Al-Jumu'ah.
Sebab tu dinamakan al-Jumu'ah. Dan pada orang zaman pada zaman jahiliah, orang jahiliah menamakan hari Jumaat tersebut dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, iaitu satu perkara yang besar, Asy-Syai'ul Mu'azzam, satu perkara yang istimewa lah. Kalau dalam zaman jahiliah pun dah mengiktiraf bahawa hari Jumaat tersebut hari yang sangat agung, sangat mulia lah bagi sisi orang jahiliah pada zaman tersebut. Bahkan Al-Imam As-Suyuti telah mengarang satu risalah berkenaan dengan yang dikumpul padanya lebih kurang 100 ataupun 101 khasa'is Yaumul Jumu'ah. Itu yang dinamakan sebagai Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah. Imam Suyuti mengumpulkan 100 hadis yang berbeza-beza berkenaan dengan keistimewaan hari Jumaat. Itu menggambarkan bahawasanya hari Jumaat ni satu hari yang sangat istimewa di sisi Islam ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Suyuti mengumpulkan 100 hadis berkenaan khasa'is, iaitu keistimewaan hari Jumaat tersebut, selepas mana beliau melihat Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, yang Imam Ibnul Qayyim mengumpul lebih kurang 30 kelebihan, lebih kurang lah 30 kelebihan hari Jumaat. Setelah mana Imam Suyuti tengok balik hadis-hadis berkenaan dengan hari Jumaat tersebut, beliau tengok ada lebih kurang 100 hadis. Maka dengan sebab itulah beliau mengarang risalah tersebut. Itu nak kata bahawasanya bahawa hari Jumaat ni adalah hari yang sangat agung, sangat mulia di sisi Islam. Baik, kita tengok perbahasan ataupun kalam yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, yang beliau mengumpulkan beberapa hadis berkenaan dengan apa zikir dan doa yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumaat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yustahabbu an yuksira fi yawmiha wa laylatiha min qira'ati al-Quran wal azkar wad da'awat. Iaitu dianjurkan untuk memperbanyakkan pada siang dan malamnya min qira'ati al-Quran, dengan membaca Al-Quran, wal azkar, dan zikir-zikir, wad da'awat, dan juga doa-doa. Sebab apa? Sebab likauniha min zaman asy-syarif, sebab zaman ataupun masa ataupun kemuliaan hari Jumaat tersebut, tak kiralah pada waktu malam dan siang tersebut, dia tersangat agung, sangat mulia. Dan juga mengharapkan supaya bertembung dengan waktu mustajabnya doa. Pada hari Jumaat Allah Ta'ala sembunyikan waktu yang sangat mustajab. Apabila seseorang itu berdoa, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan. Itu keistimewaan di antara keistimewaan hari Jumaat. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dianjurkan untuk memperbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaqra'u surat al-kahfi fi yawmiha, dan memperbanyakkan membaca surah al-kahfi pada hari tersebut, pada hari Jumaat tersebut. Kalau yawmiha ni siang dan malam lah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi Kitabil wa astahibbu qira'ataha aidan fi lailatul jum'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Imam Syafi'i kata, wa astahibbu qira'ataha aidan, dan aku menganjurkan, aku suka untuk membacanya juga, ini surah Al-Kahfi ni, pada malam Jumaat. Disebabkan apa? Berdasarkan hadis, dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi mengatakan, meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang membacanya, yakni membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, itu berdasarkan riwayat tersebutlah, kata sebagian para ulama bahwasanya surah Al-Kahfi ini afdalnya membaca pada waktu malam Jumaat.
Ini barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu min nur, akan diterangi padanya cahaya di antaranya sehinggalah ke Baitul Atiq. Baitul Atiq ni kalau kita di dunia itu dikira sebagai Kaabah lah. Kaabah itu kita tawaf Kaabah tersebut. Adapun Baitul Atiq ni Kaabah yang berada di atas langit, yang mana ia ditawaf, iaitu para malaikat mengelilinginya, iaitu Baitul Atiq. Disebabkan itulah para ulama mengatakan bahawasanya afdal membaca surah Al-Kahfi ini pada malam Jumaat. Baik. Dan ada hadis yang lain yang mengatakan bahawasanya barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada yaumiha. Yaumiha ni secara umumnya pada waktu siang lah, tapi boleh juga digunakan sebagai yaumiha, yakni pada juga waktu malamnya, pada juga waktu malamnya. Baik. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis. Qala rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara yaum al-jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kerana Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada iaitu yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumul jumu'ah, menyebutkan tentang keistimewaan hari Jumaat. Baginda bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim, yakni padanya, yakni pada hari Jumaat tersebut, sa'atun, ada satu waktu, satu tempoh waktu, la yuwafiquha 'abdun muslim, yang mana tidaklah bertepatan seseorang muslim tersebut wa huwa qa'imun yusalli, iaitu dia qa'imun yusalli ni maksud dia menunggu solat, iaitu dia menunggu solat dan dia berdoa. Yas'alullah ta'ala syai'an, iaitu dia meminta, iaitu berdoa kepada Allah Ta'ala, dia minta sesuatu, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya. Maksudnya Allah Ta'ala mustajabkan doanya, permintaan dia tersebut. Iaitu satu waktu yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala sembunyikan satu waktu pada hari Jumaat, iaitu satu waktu yang mustajab. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha, dan baginda Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari baginda, dengan tak pasti sama ada dengan isyarat macam ni atau sebaliknya, itu menunjukkan bahawasanya waktu tersebut sangat pendek, sangat pendek. Baik, qultu ikhtalafa al-ulama min as-salaf wal khalaf fi hadhihi as-sa'ah ala aqwalin katsirah muntashirah ghayat al-intishar. Kata Imam Nawawi, para ulama khilaf, ini ulama salaf dan khalaf khilaf berkenaan dengan bilakah waktu mustajab tersebut. Ala aqwalin katsirah, pada ada banyak pendapat. Ada pendapat berkenaan dengan bilakah waktu yang mustajab. Sebagai kalau dikira lebih kurang 11 pendapat mengatakan bilakah waktu yang mustajab tersebut. Wa qad jama'atul aqwal al-mazkurah fiha kullaha fi syarh al-muhazzab, dan Imam Nawawi mengumpulkan kesemua pendapat berkenaan dengan waktu mustajab pada hari Jumaat tersebut, kesemuanya di dalam kitab beliau, iaitu Syarh al-Muhazzab, ataupun lebih dikenali sebagai kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengumpulkan lebih kurang 11 pendapat, waktu mustajab pada hari Jumaat. Tapi ulama selepas Imam Nawawi, dia apabila melihat balik, mereka mengatakan bahawasanya lebih kurang 40 pendapat berkenaan dengan bilakah waktu mustajab pada hari Jumaat tersebut. Wa bayantu qaidiha
dan Imam Nawawi menjelaskan siapakah yang berpendapat. Setiap pendapat tersebut Imam Nawawi sebutkan secara keseluruhannya. Wa anna katsiran min as-sahabah ala annaha ba'da al-'asri, dan kebanyakan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya annaha ba'da al-'asri, iaitu waktu yang mustajab tersebut adalah selepas waktu asar. Selepas asar adalah waktu yang sangat mustajab, itu sehinggalah ke waktu maghrib, ataupun di antara waktu asar dan maghrib tersebut ada satu tempoh waktu yang sangat pendek yang Allah Ta'ala sembunyikan. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri hafizahullah Ta'ala, kalau kita nak dapat waktu mustajab tersebut, tak ada cara lain dah melainkan dengan kita beribadah, berdoa, berzikir dengan sebanyak-banyaknya sepanjang tempoh, iaitu pada bermulanya pada waktu masuknya waktu hari Jumaat tersebut, iaitu waktu masuk maghrib hari Jumaat, sehinggalah sebelum maghrib hari Jumaat tersebut, iaitu sebelum masuk waktu maghrib hari Khamis, sehinggalah waktu maghrib sebelum hari Jumaat tersebut. InsyaAllah kalau kita berdoa dengan sebanyak-banyaknya pada waktu tersebut, pada hari tersebut, insyaAllah akan bertepatan dengan waktu mustajab, dan akan mustajabkan doa kita insyaAllah. Okay, wal muradu bi qa'imun yusalli, yang dimaksudkan dengan qa'imun yusalli dalam matan hadis tadi yang kita baca tadi, man yantazirus salah, iaitu mereka yang dalam keadaan menunggu solat. Fa innahu fi salah, iaitu dia dianggap di dalam solat, dia sedang solat. Orang yang menunggu solat ni, dia dikira sebagai berada di dalam solat, iaitu dia akan mendapat pahala, sebagaimana dia solat. Wa asahhu ma jaa fiha, dan pendapat yang asah seperti mana ada dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis, di antaranya iaitu yang disebutkan ma rawainahu fi sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala, iaitu daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlis al-imam ila an tuqda as-salah, iaitu di waktu mustajab tersebut, di antara duduknya imam, iaitu imam mula naik untuk membaca khutbah pada hari Jumaat dan duduk di mimbar tersebut, ila an tuqda as-salah, sehinggalah selesai solat Jumaat. Waktu tersebut, itu yang diriwayatkan dalam sahih ni, adalah waktu yang mustajab, itu di antara waktu tersebut. Yakni yajlisa 'ala al-mimbar, iaitu yang duduk di atas mimbar. Kata sebagian ulama, iaitu di antara dua khutbah, waktu tersebut, waktu yang sangat pendek tersebut, itulah waktu di antara dua khutbah, iaitu semasa imam duduk. Maka dianjurkan untuk kita membanyakkan membaca doa. Wa amma qira'atu suratil kahfi was salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'at fihi ma ahadits masyhurah. Adapun membaca surah Al-Kahfi dan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'at fihi ma ahadits masyhurah, ada hadis-hadis yang masyhurah, taraktu naqlaha li tulil kitab wa li kauniha masyhurah. Adapun Imam Nawawi tak nak sebut berkenaan dengan hadis fadilat membaca surah Al-Kahfi dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ni. Sebab apa? Li tulil kitab wa li kauniha masyhurah, sebab tak nak panjangkan lagi perbahasan berkenaan perkara tersebut. Sebab dah masyhur dah perkara tersebut. Imam Nawawi hanya nak mendatangkan hadis-hadis yang jarang didengari. Wa qad sabaqa jumlatun minha fi babiha, dan Imam Nawawi telah sebutkan perkara tersebut, iaitu berkenaan fadilat salawat
pada bab-bab yang terdahulu. Pada majlis yang lepas kita dah baca dah berkenaan dengan fadilat bersalawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surah Al-Kahfi, kata apa syarih ni iaitu Ibn Ilai, Imam Nawawi tak sebut pun berkenaan dengan surah fadilat surah Al-Kahfi pada bab yang terdahulu. Mungkin disebabkan apa sahun dan sebagainya. Imam Nawawi sebut secara umum, kata dah sebut dah. Tapi yang disebut hanyalah berkenaan dengan fadilat salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi yang kita yang dah masyhur, iaitu yang kita maklum, fadilat, antara fadilat membaca surah Al-Kahfi ini adalah yang pada hari Jumaat adalah dia akan diterangi cahayanya, diterangi cahaya pada orang yang baca tersebut sehinggalah Jumaat yang akan datang. Dan riwayat yang lain, dia akan diterangi dengan cahaya sehinggalah, di antaranya sehinggalah ke Baitul Atiq, itu Kaabah bagi para malaikat. Baik. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala sabihata yawmil jumu'ah qabla salatil ghadah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man qala sabihata yaumil jumu'ah qabla salatil ghadah, barang siapa yang membaca pada pagi Jumaat, pada subuh waktu Jumaat, qabla salatil ghadah, yakni sebelum dia solat fardu. Yakni kalau dalam bab yang sebelum ni, iaitu dalam bab zikir apa yang perlu dibaca selepas solat sunat sebelum subuh, solat sunat fajar. Imam Nawawi dah sebut dah dalam bab tersebut berkenaan dengan zikir ni, iaitu dibaca selepas mana solat sunat fajar, sunat, yakni sunat sebelum subuh, iaitu membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun boleh baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, iaitu sebanyak 3 kali. Ini dia beristighfar sebelum solat fardu sebanyak 3 kali. Ghafarallahu lahu dhunubahu, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini dosa di sini iaitu dosa kecil sahaja. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa kecilnya tersebut sebanyak buih di lautan. Itu di antara fadilat. Hanya dengan membaca ataupun beristighfar sebanyak 3 kali, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kecilnya. Itu fadilat membaca istighfar sebelum dia mengerjakan solat fardu subuh. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah akhadha bi'adadatay al-bab thumma qala Allahumma ij'alni awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni. Silap. Hadis yang selepasnya. Warawayna fihi an Abi Hurairah. Imam Nawawi meriwayatkan juga betul daripada kitab Ibn Sunni yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaum al-jumu'ah, apabila baginda nak pada hari Jumaat, baginda akan masuk ke masjid, akhadha bi'adadatil bab, baginda akan pegang pintu masjid, kedua-dua pintu masjid tersebut, dua tiang pintu masjid. Summa qala, dan baginda akan membaca Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sebaik-baik orang yang menuju kepada Engkau. Wa aqraba man taqarraba ilaik,
dan jadikanlah aku aqrab, orang yang paling dekat, yang mendekatkan diri kepada engkau. Wa afdal man sa'alaka wa raghiba ilaik, dan jadikanlah aku di antara jadikanlah aku afdal, yang afdal, yang mendoa, yang meminta kepada engkau. Wa raghiba ilaik, dan mencintaimu, dan jadikanlah aku orang yang afdal, meminta doa kepada engkau dan juga mencintai engkau. Itu doa Nabi. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik, wa aqraba man taqarraba ilaik, wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Qultu yustahabbu lana nahnu an naqul ij'alni min awjahi man tawajjaha ilaik, wa min aqrabi wa min afdal, fa nazidu lafzah min. Kata Imam Nawawi, kalau doa tersebut dianjur ataupun disunatkan bagi kita untuk menambah min. Itu doa Nabi tersebut kita tambah min. Maksudnya Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik, wa aqraba min wa aqraba wa min aqraba wa min aqraba wa min aqrabi man taqarraba ilaik, wa min afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik. Itu kita tambah min sebelum doa tersebut. Itu kata Imam Nawawi lah. Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk kita menambahkan min tersebut. Sebab apa? Sebab doa tersebut hanya khusus bagi Nabi. Adapun bagi kita itu doa tersebut level Nabi, maqam Nabi adalah yang paling afdal lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang sepatutnya bagi kita sebagai adab lah, min babil adab, menunjukkan bahawasanya hendaklah kita doa level yang rendah sikit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Allah, ij'alni min awjahi, ya Allah jadikanlah aku di antara. Kalau bagi Nabi, Allah maj'alni awjah, ya Allah jadikanlah aku orang yang paling afdal, yang paling dekat dengan engkau. Kalau kita, ya Allah jadikanlah aku di antara mereka yang mendekatkan diri kepada engkau. Itu maksud kata Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi supaya menambahkan perkataan min tersebut. Wa amma al-qira'atu al-mustahabbah fi salatil jumu'ah wa fi salatil subhi yawm al-jumu'ah fataqaddama bayanuha fi bab azkar as-salah. Adapun bacaan yang digalakkan pada solat Jumaat dan juga solat subuh, solat fardu subuh pada hari Jumaat dah disebutkan, Imam Nawawi dah sebutkan pada bab, iaitu bab azkar as-salah. Kita dah baca dah. Kalau siapa nak ni boleh rujuk berkenaan dengan bab tersebut. Qala wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu 'azza wa jalla biha min as-su'i ila al-jumu'ah al-ukhra. Di mana ini meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a ba'da salatil jumu'ah, barang siapa yang membaca selepas solat Jumaat, ini solat fardu Jumaat, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali setiap satu. Yang qul huwallah 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini sebanyak 7 kali. A'adzahu Allahu 'azza wa jalla biha min as-su' ila al-jumu'ah al-ukhra. Allah Taala akan menjauhkan diri, menjauhkannya daripada keburukan, kejahatan. Yani Allah Taala akan jaga dia sehinggalah Jumaat yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, Allah Taala akan ampunkan segala dosanya terdahulu dan yang akan datang. Ini dosa-dosa yang kecil sahaja. Dan alhamdulillah, di antara amalan tersebut dah menjadi kebiasaan. Kalau kebanyakan masjid di negeri Kedah, kebanyakannya mengamalkan sunnah ni, iaitu membaca 3 qul tersebut selepas solat fardu Jumaat. Sebab kebanyakan negeri yang cuti hari Jumaat, mereka ada banyak masa, mereka mengamalkan doa tersebut. Adapun
negeri yang seperti Perak dan sebagainya, mereka tak sempat, kebanyakannya ada kerja dan sebagainya, mereka tak sempat nak mengamalkan bacaan doa, bacaan 3 qul tersebut, sebanyak 7 kali selepas solat fardu Jumaat. Ada dalil dia, ada dalil dia. Ya, saya dari Kedah, tapi sekarang menetap di Perak. Sekarang menetap di Perak. Baik, sebanyak 7 kali dalil dia. Baik. Faslun fi istihbab al-iksar min zikrillah ta'ala ba'da salatul Jumu'ah. Fasal berkenaan dengan dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala selepas salat Jumaat. Yustahabul iksar min zikrillah ta'ala ba'da salatul Jumu'ah. Itu dianjurkan, digalakkan untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala selepas salat Jumaat. Apa-apa zikir, yang ini tak terikat dengan zikir tertentu, terpulang kepada kemampuan kita untuk zikir dengan sebanyaknya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Itu di dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala perintah, apabila selesai kamu daripada solat, yakni solat Jumaat, fantashiru, maka hendaklah bertibaranlah kalian. Yakni perintah tersebut amru al-ibahah, itu perintah tersebut sekadar harus sahaja, bukannya wajib, bukannya sunat. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertibaranlah kamu, wabtaghu min fadlillah, dan mintalah, dicarilah fadlillah, ini limpah kurnia Allah, yakni rezeki. Allah Ta'ala perintah untuk mencari rezeki. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Itu disebutkan perintah berzikir selepas mana selesai daripada solat Jumaat. Zikir di sini kata Imam Al-Qurtubi, dengan kita melakukan ketaatan, bukan sekadar dengan zikir dengan lisan saja, tapi melakukan dengan ketaatan dengan anggota badan dan sebagainya yang selainnya, dan juga dengan syukur. Syukur juga dikira sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, itu dikira sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang berjaya. Satu doa yang dinakalkan dari orang soleh, kata sebahagiannya dinakalkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau selesai daripada solat Jumaat, nak keluar daripada masjid, sampai di pintu masjid, beliau, jadi Sayyidina Umar akan membaca doa, Allahumma inni ajabtu da'watak, ya Allah, sesungguhnya aku telah ajabtu da'watak, aku telah menyahut seruan engkau, wa sallaitu faridatak, dan aku solat fardu engkau, yakni solat fardu Jumaat, wa antashartu kama amartani, dan aku keluar bertebaran seperti mana engkau telah perintahkan kepadaku, farzuqni min fadlik, maka kurniakanlah ataupun rezekikanlah kepadaku, min fadlik, daripada limpah kurnia engkau, wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Iaitu doa orang soleh. Qila, katanya doa tersebut daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Baik, selesai sedikit sebanyak. Kalau nak ikut tu banyak lagi berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca pada hari Jumaat. Cuma Imam Nawawi hanya mendatangkan sebahagian sajalah, sebab tak nak panjangkan lagi, tak nak panjangkan perbahasan dalam kitab ni. Kalau nak cari boleh, kita boleh tengoklah dalam kitab-kitab yang lain, insya-Allah. Kemudian babul azkar al-masyru'ah fil aidain,
dengan zikir-zikir yang dianjurkan pada hari 2 hari raya. Ini hari raya Aidilfitri dan juga Aidil-Adha. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, InsyaAllah. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. InsyaAllah, alhamdulillah, berbetulan kita pada hari Jumaat ini, maka seeloknya lah untuk kita mengamalkan apa yang kita baca hari ini, InsyaAllah. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita dan memudahkan urusan kita pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.